Ajat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Profesor Dr. Zarani aka Mama Zai. Okey, tujuan video kami sediakan adalah untuk membentangkan proposal syarikat yang kumpulan kami sediakan. Saya akan membentangkan berkenaan pengenalan syarikat, tujuan proposal ini disediakan, justifikasi dan penutup. Sebelum saya membentangkan part saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 6 orang. Okey, yang pertama iaitu Abdul Hadi Abdul Rahman, nombor metrik 265824. Yang kedua Muhammad Hafizul Rosli, nombor metrik 266032. Yang ketiga Ishraf Zakaria, nombor metrik 265899. Yang keempat Khairi Rizwan, nombor metrik 265963. Yang kelima saya sendiri iaitu Mak Nasir Mak Hassan, nombor metrik 265989. Dan yang terakhir Muhammad Firdaus Muhammad Razi, nombor metrik 266003. Kumpulan kami kita orang bahagikan tugas kepada dua bahagian, iaitu 3 orang menyediakan proposal syarikat dan 3 orang lagi menyediakan evaluation. Okey, pengenalan syarikat. Okey, syarikat ini diberi nama iaitu Syarikat Sahabat Dean SYZ Enterprise. Syarikat ini telah ditubuhkan pada November 2020 dan ianya sebuah syarikat yang 100% dimiliki oleh Bumiputra sepenuhnya. Syarikat ini ditubuhkan dengan permulaan modal dikumpul oleh 3 orang sahabat, iaitu Ishraf, Nasir dan Daus, dengan memulakan modal pengeluaran masing-masing RM10,000 setiap seorang. Okey, pada awalnya syarikat ini berkecimpung dalam bidang penjualan buku, iaitu buku daripada dalam negeri dan luar negeri lah. Tapi kini syarikat ini telah mengembangkan bidang dalam perniagaan dengan membekalkan alat-alat tulis, alatan pejabat, hadiah dan cenderamata, percetakan dan lain-lain. Syarikat ini mempunyai hubungan baik dengan pengilang, pembekal atau syarikat lain dalam pelbagai sektor, iaitu kerajaan maupun swasta. Okey, syarikat Sahabat Dean SYZ Enterprise telah beroperasi selama hampir 2 tahun dengan jayanya. Syarikat ini beroperasi di ibu negara, iaitu bertempat beralamat yang sangat strategik di bangunan Suria KLCC, nombor lot 409-411 dan 431-433 50088 Kuala Lumpur. Okey, kedudukan premi ini agak strategik dan mempunyai peluang yang luas dalam memasarkan produk dihasilkan oleh syarikat ini. Okey, seterusnya tujuan proposal yang kami sediakan adalah tujuannya untuk mendapat pembiayaan daripada institusi kewangan, iaitu kami memohon pembiayaan daripada Bank Rakyat bagi menampung kos pembelian mesin-mesin dan modal operasi syarikat. Okey. Pembiayaan yang kami mohon adalah sebanyak RM470,000 Malaysia. Okey, keunikan usaha teroka iaitu Sahabat Dean SYZ Enterprise adalah syarikat yang memfokuskan produk berasaskan penjualan buku dengan pelbagai bidang dan sumber terkini serta dalam luar negara. Syarikat kami menghasilkan produk yang berkualiti tinggi dan terkini dengan mengikuti peredaran semasa. Syarikat kami juga pernah mencetak kad jemputan VVIP seperti kad ucapan diraja dan golongan-golongan atasan. Selain itu juga, syarikat kami telah menerima pelbagai anugerah dan pengiktirafan dari Agensi Pencetakan Nasional Malaysia Berhad PNMB. Okey, bagi perkembangan masa hadapan,
Syarikat ini telah merangka perancangan di masa hadapan dengan mensasarkan sektor awam seperti pejabat-pejabat kerajaan dan sektor swasta di seluruh Malaysia melalui pasaran digital. Okey, itu saja untuk pengenalan dan tujuan proposal yang syarikat kami sediakan. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada sahabat saya, iaitu Encik saudara Mak Nasim Hassan, kerana membentangkan sedikit berkenaan dengan proposal bahagian pengenalan syarikat. Okay, so saya teruskan kepada sedikit sebanyak berkenaan tentang latar belakang syarikat sahabat Din XYZ Enterprise. Okey, latar belakang syarikat. Okey, nama perniagaan adalah sahabat Din XYZ Enterprise. So syarikat ini adalah dimiliki oleh 3 orang sahabat baik, iaitu yang pertama Encik Ashraf Zakaria, yang kedua Encik Mat Nasim Hassan, yang ketiga Encik Muhammad Firdaus bin Muhammad Razi. Okey, so alamat perniagaan ni adalah terletak di Suria KLCC Kuala Lumpur. Okey, so bentuk pemilikan perniagaan adalah secara perkongsian. So di mana kegiatan utama perniagaan ni adalah menjual alat-alat tulis, buku-buku, dan sedikit menerima tempahan untuk membuat kakak jemputan yang berbentuk VVIP lah. Okey, perniagaan ini bermula pada 1 November 2020 dan didaftarkan pada 15 Ogos 2020. Ini adalah nombor pendaftaran dia, dan modal permulaan untuk menubuhkan syarikat ini adalah sebanyak RM30,000, di mana modal perniagaan ini adalah disumbangkan oleh rakan kongsi, iaitu sebanyak RM10,000 setiap seorang. Okey, so di dalam perniagaan ini kita meletakkan satu ikatan perjanjian di mana untung dan rugi adalah dibahagi sama rata. Okey, so saya teruskan kepada latar belakang pemilik. Okay, yang pertama adalah Encik Ashraf Zakaria, iaitu beliau adalah seorang pengurus besar dan pentadbiran lah. Di sini beliau pernah menghadiri beberapa kursus, iaitu seminar keusahawanan, seminar motivasi perniagaan, bengkel perdagangan, kursus pengurusan syarikat, seminar perbuatan, seminar pengurusan dan pengeluaran operasi, serta kursus kualiti barangan. Okey, itu seberingkas berkenaan dengan latar belakang pemilik yang pertama. Okey, kita teruskan kepada latar belakang pemilik yang kedua, iaitu saudara Encik Muhammad Nasim Hassan. Beliau adalah seorang pengurus kewangan. So beliau akan memantau dan menguruskan daripada dari segi aspek kewangan syarikat lah. Okey, beliau juga pernah menghadiri beberapa kursus, iaitu di antaranya adalah seminar keusahawanan, seminar motivasi perniagaan, bengkel perdagangan, kursus pengurusan syarikat, bengkel pengurusan kewangan, seminar pengurusan pengeluaran operasi, dan kursus kualiti barangan. Okey, yang ketiga adalah Encik Muhammad Firdaus bin Muhammad Razi, di mana beliau merupakan seorang pengurus operasi dan pemasaran. Beliau adalah bertanggungjawab untuk menguruskan segala operasi, segala bentuk-bentuk pemasaran di dalam syarikat lah. Okey, beliau pernah menghadiri beberapa kursus, iaitu seminar keusahawanan, seminar motivasi perniagaan, bengkel, seminar pengurusan kewangan, dan beberapa seminar-seminar yang lain lah, untuk memantapkan lagi pengurusan beliau. Okey, so kita lihat sedikit berkenaan dengan potensi perniagaan, di mana
syarikat syarikat ini telah menjalankan beberapa analisa dan kajian pasaran di mana perniagaan ini mempunyai potensi yang cukup besar untuk berkembang. Dan syarikat ini walaupun masih di tahap awal dan mempunyai potensi yang besar untuk berkembang di masa hadapan. Dengan usaha yang berterusan, syarikat telah mendapat tempat dalam kalangan pelanggan berdasarkan kualiti perkhidmatan yang tinggi yang ditawarkan. Lokasi perniagaan yang juga strategik merupakan satu kelebihan kerana dapat dikunjungi pelanggan dengan mudah. Dengan menambahkan modal pusingan yang lebih besar, syarikat ini akan menambahkan bilangan stok alat tulis, mempelbagaikan lagi aneka makanan-makanan di kafe. Melalui berbagai tawaran perkhidmatan dan produk yang ditawarkan, syarikat mampu memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan pada masa hadapan. Pada masa yang sama juga, syarikat juga telah meletakkan cagaran berupa tanah bernilai RM400,000 untuk dicagarkan kepada pihak bank sebagai jaminan. Dan ini adalah salah satu untuk menunjukkan syarikat begitu serius dalam perniagaan yang dilakukan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya Ashraf bin Zakaria yang bertanggungjawab menyediakan pelan kewangan syarikat untuk tahun 2022 hingga 2024. Okay, di sini kami telah menyediakan laporan-laporan kewangan yang projected kewangan untuk tahun 2022 hingga 2024. Disertakan kunci kira-kira untuk rugi, aliran tunai, jualan, penyata bank, jadual bayaran pinjaman dan belanja gaji. Okey. Okay. Syarikat mempunyai 3 orang pemegang kuiti, telah menyumbangkan sebanyak 10,000 seorang, menjadikan modal permulaan sebanyak 30,000. Syarikat berhasrat untuk memohon pembiayaan dari institusi perbankan ini sebanyak RM470,000. Okey. Melalui dana yang dipohon ini, kami akan gunakan untuk membiayai aset kami seperti van, perabot, seperti rak buku, sofa dan meja untuk kegunaan pelanggan, alatan pejabat berupa komputer, mesin juruang, alat tulis dan sebagainya, dan stok-stok buku. Melalui penyata kewangan ini yang telah kami anggarkan untuk tempoh 3 tahun ini memperlihatkan kami mampu untuk mencapai keuntungan sebelum cukai dan zakat sebanyak RM238,762 untuk tahun 2022, RM400,644 untuk tahun 2023 dan RM518,461 untuk tahun 2024. Okey, pembelian stok pada awal perniagaan adalah bernilai RM650, meliputi buku-buku keluaran dalam negara dan luar negara. Dijangka jualan adalah 70% daripada stok-stok buku tersebut. Memandangkan permintaan buku-buku terutamanya dari luar negara adalah amat tinggi. Kami juga telah membangunkan sistem belian secara atas talian. Ini bagi memudahkan para pembeli membeli walaupun di mana mereka berada. Selain itu, sistem ini juga dapat membantu mereka untuk membuat tempahan jika buku yang diperlukan itu adalah kehabisan stok. Okey. Ini adalah kami punya jualan. Okey, bagi mengawal aliran tunai, kami menjangkakan belian tunai adalah pada 40% dari jumlah tersebut. Manakala selebihnya adalah 60%. Dibeli secara kredit. Baki bayaran tersebut akan dibuat pada bulan berikutnya. Dalam masa yang sama, kami
telah menjalinkan kerjasama dengan sebuah syarikat kopi terkemuka untuk membuka sebuah kafe di dalam kedai tersebut. Ini adalah memberi peluang untuk pembeli membaca dengan selesa sambil menikmati hidangan kopi dan pastry. Sebanyak 1,500 sebulan akan dikenakan bagi sewaan tapak tersebut. Okey. Ini dalam kami letakkan sebagai pelbagi pendapatan. Okey. Selain itu, syarikat telah memperuntukkan sejumlah yang besar setiap tahun untuk mempromosikan perniagaan dan perkhidmatan kami. Selain menggunakan perkhidmatan Facebook, Twitter dan Instagram, kami akan mengiklankan perniagaan kami di stesen televisyen dan radio serta menyewa ruangan akhbar dalam memasarkan syarikat kami. Selain itu, kami telah mengupah 10 orang pekerja untuk menyertai perniagaan kami dalam membantu melicinkan dan memudahkan urusan perniagaan serta memberi perkhidmatan layanan kepada bakal-bakal peniaga. Bakal pelanggan. Maaf. Ini adalah gaji-gaji pemegang saham dan pekerja kami lah, gaji, QSP dan perkesu mereka. Di samping itu, kos gaji terdapat beberapa kos overhead yang perlu dibelanjakan oleh syarikat seperti selenggara sistem, selenggara van, bil utility, sewa premis, memperbaharui lesen perniagaan, majlis kerajaan dan sebagainya. Segala perbelanjaan itu boleh dilihat di kos operasi lah, di penyata untung rugi. Okey. Dengan kadar 6%, dengan kadar 6%, kalau kita lihat di jadual bayaran pinjaman ini, dalam tempoh bayaran balik selama 10 tahun, kami telah menyediakan jadual bayaran tahunan untuk rujukan pihak bank sebanyak RM62,615 52 sen setahun telah diperuntukkan untuk membayar semula pembiayaan kami termasuk kadar keuntungan yang dikenakan. Melihat kepada anggaran keuntungan syarikat kami, melihat kepada anggaran keuntungan syarikat, kami tidak mempunyai masalah dalam membuat bayaran balik setiap bulan. Okey, kalau apa yang kami projekkan dalam penyata kewangan ini, kita boleh lihat syarikat pada tahun 2022, aset syarikat adalah sebanyak RM672,612 RM672,612.45 untuk tahun 2022, RM927,26.16 pada 2023 dan RM1,268,218.47 pada 2024. Dan ini adalah kami punya keuntungan untuk tahun 2022, 2023 dan 2024 seperti yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Okey, diharap penjelasan ini dapat sedikit sebanyak dapat menerangkan bagaimana prestasi kewangan syarikat yang kami projekkan untuk 3 tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum Doktor dan sahabat-sahabat sekalian. Saya Muhammad Hafizul bin Rosli, nombor matrik 266032. Saya akan membentangkan berkenaan dengan pemasaran jualan dan SWOT syarikat. Syarikat kami akan menggunakan peluang yang luas dalam menyewa di salah satu pusat membeli belah yang terkenal di Ibu Negara, dan faktor ini akan memberikan satu alat pemasaran yang baik kepada syarikat. Dan semestinya pihak perusahaan pusat membeli belah juga telah melakukan beberapa strategi untuk menarik pelanggan untuk hadir ke pusat perniagaan mereka. Walau bagaimanapun, pihak syarikat juga akan melaksanakan strategi pemasaran campuran yang mana
proses pertukaran nilai yang memaksimumkan kepuasan pelanggan. Yang mana produk, penetapan harga, pengedaran dan promosi merupakan 4 elemen 4P yang membentuk campuran pemasaran. Strategi pemasaran ini akan digunakan sepanjang perdagangan syarikat ini beroperasi dan akan memberikan pulangan yang baik kepada syarikat serta mewujudkan situasi menang-menang antara syarikat dan pelanggan selanjutnya. Produk. Produk yang ditawarkan oleh syarikat adalah daripada penerbit-penerbit yang berkualiti tinggi, yang bertaraf antarabangsa dan juga mempunyai pengiktirafan oleh pihak berwajib seperti Kementerian Pendidikan, Kabinet CP dan Persatuan Pengguna. Ini adalah bagi memastikan produk yang ditawarkan adalah memberikan value yang tinggi kepada pengguna dan produk yang digunakan dapat digunakan dalam tempoh yang lama. Okey. Bagi memastikan kelestarian perniagaan yang baik untuk syarikat, syarikat juga menawarkan produk-produk selain buku, iaitu alat tulis, alat multimedia, serta kafe minuman dan makanan ringan. Alright. Bagi penetapan harga, dalam penetapan harga ini, peruncit seperti syarikat kami hubungan yang baik dengan penerbit buku dan pengeluar produk-produk yang lain sangat penting dalam penetapan harga yang akan ditawarkan kepada pengguna. Syarikat kami dalam perbincangan mendapatkan beberapa kontrak yang panjang bersama lebih 30 penerbitan buku seperti Sasbadi, Alaf 21, Dewan Pesaka, Dewan Bahasa Pesaka, PTS Publication, Galeri Ilmu Sdn Bhd dan banyak lagi. Syarikat kami juga memberikan peluang kepada penerbit yang baru mempunyai daya penghasilan penerbitan yang kreatif dan inovasi yang terkini dalam memberikan suasana pembacaan yang menarik kepada pelanggan syarikat. Pengedaran. Dalam suasana teknologi yang canggih dan kemudahan teknologi mudah alih yang berkembang pesat serta menjadi kewajipan setiap orang mempunyai telefon bimbit. Oleh itu, syarikat kami akan menggunakan model perniagaan yang diperolehi ini bagi memperoleh prasarana IT yang terkini bagi syarikat untuk melancarkan proses pembelian oleh pelanggan dan transaksi antara bahagian pengedaran tidak terganggu dengan sistem yang tidak dikemas kini mengikut pendaftaran yang terbaik. Proses pengedaran kepada pelanggan di kawasan berdekatan dengan premis, pihak syarikat akan menggunakan van bagi mempercepatkan pasaran dan juga menawarkan skim COD, Cash on Delivery, kepada pelanggan setia syarikat. Dengan ini, pihak syarikat akan mengurangkan penggunaan pihak ketiga seperti Lalamove, Bungkus Eat atau mana-mana syarikat pehantar yang mengenakan charge yang agak tinggi kepada bakal pelanggan kami. Okey, seterusnya promosi. Alright, dengan modal yang bakal diterima, pihak syarikat akan menawarkan konsep yang berbeza daripada kedai buku yang lain, iaitu dengan membuka kafe, membuka sebuah kafe dan sejak ini juga sebenarnya mengekalkan pelanggan setia syarikat supaya membeli buku dan pada yang sama akan memperoleh ganjaran kesetiaan yang menarik seperti member drinks today yang menawarkan diskaun kepada ahli kesetiaan syarikat yang membeli minuman di kafe tersebut. Seperti mana kedai buku yang lain, syarikat juga akan menawarkan ganjaran kesetiaan tetapi berbeza selain kedai-kedai buku yang lain. Salah satunya dengan menjemput penulis bagi buku-buku yang mendapat sambutan yang tinggi dan peluang yang hebat akan menambah nilai kepada ahli kerana memperoleh tantangan penulis yang mereka minati. Seterusnya, mereka akan lebih menghargai sebuah karya penulis dengan lebih baik dan berpanjangan. Oleh itu, pihak syarikat akan menawarkan sesuatu yang lebih bernilai daripada perorangan wang pelanggan sahaja, tetapi satu pengalaman yang hebat akan diperolehi oleh mereka dan pada masa yang sama adalah salah satu aktiviti promosi yang percuma kepada syarikat kerana perkara ini akan menjadi satu viral atau perbualan dalam media sosial pelanggan seterusnya dan ini memberikan satu kesan yang hebat kepada syarikat. Itu saja.
Okey, selanjutnya SWOT syarikat. Okey, pertama strength ataupun kekuatan. Kerjasama dengan pengendali kafe terkenal akan meningkatkan serta mengukuhkan penjenamaan syarikat. Okey. Kedua, pelan penawaran ganjaran kesetiaan yang lebih menarik kepada pelanggan serta syarikat. Dan ketiganya, lokasi perniagaan yang terletak di pasaran yang popular di ibu negara Kuala Lumpur. Ya, ini adalah 3 poin yang bagi kekuatan syarikat kami. Seterusnya kelemahan, weaknesses, kelemahan bagi syarikat kami. Syarikat kami kurang dikenali kerana masih dalam fasa awal penubuhan syarikat. Keduanya tidak mempunyai pengalaman yang tempoh yang lama, dalam perniagaan buku. Alright. Dan seterusnya kurangnya modal kerja bagi mengembangkan peluang perniagaan syarikat. Oleh itu kami disebabkan itulah kami mohon permohonan penambahan modal inilah. Selanjutnya iaitu peluang, ataupun opportunities sebenarnya. Bagi kami berinovasi dalam menyediakan perkhidmatan untuk memudahkan pelanggan melakukan pembelian secara online bagi semua produk. Dia walaupun kita mesti ada menempatkan di lokasi perniagaan yang ada di pasaraya, tapi kita ada memberikan peluang inilah secara online. Manakala seterusnya penawaran produk bukan buku yang menarik bagi memudahkan pembelian dalam satu tempat dan pada lama wait yang sama. Dan ketiga, kerjasama baik antara syarikat dan penerbit buku. Seterusnya kerjasama dengan bakal penulis dengan mencukir bakat, dan seterusnya menawarkan kepada penerbit buku bagi menambah nilai syarikat untuk jangka masa yang panjang. Selanjutnya threats, iaitu ancaman. Penawaran harga buku yang menarik daripada pesaing. Kedua, penawaran buku elektronik oleh penerbit buku. Ketiganya berkongsi lokasi penawaran jualan buku dengan syarikat buku yang terkenal, seperti Popular, MPH dan lain-lain. Dan keempatnya, ini yang sedang kita negara kita hadapi sekarang, kedudukan ekonomi negara yang tidak menentu dan pandemik, kesan daripada pandemik sebenarnya daripada COVID-19. Berikut adalah lokasi pandangan kami. Inilah peta di sekitar di Kuala Lumpur secara ringkasnya. Memang berdekatan di kawasan yang begitu strategik. Dan di bawah ni ada lokasi di dalam di dalam mall lah. Daripada mall. Kita mempunyai kedudukan di mana beradanya kedai kami di dalam mall tersebut untuk memudahkan sebenarnya pelanggan untuk hadir ke kedai kami lah. Dan seterusnya manakala bagi potensi pelanggan syarikat, semestinya potensi pelanggan adalah daripada pusat membeli belah, dalam pusat membeli belah, manakala di sekitar pusat membeli belah dalam lingkungan radius 5 km, sebenarnya untuk memudahkan kita boleh menawarkan seperti saya cakap tadi, kita boleh menawarkan COD, cash on delivery. Seterusnya menawarkan sebagai perkhidmatan pembekal kepada sekolah-sekolah, agensi kerajaan dan syarikat korporat. Ini penting untuk dalam program kami untuk akan datang lah. Manakala kos untuk pelanggan dalam jualan atas talian, dan sebenarnya pelanggan kafe lah yang beroperasi bersama. Sebenarnya dia akan ada sesi menang-menang sebenarnya. Pelanggan kafe mungkin akan tertarik untuk membeli buku di kedai kami. Manakala selepas pelanggan kami yang membeli buku akan juga pergi ke kafe lah. Alright. Seterusnya jualan atas talian. Ini penting dengan modal kerja yang bakal kami perolehi, masyarakat akan menggunakan dalam belanjaan ini bagi menguruskan
pembinaan laman web, jualan atas talian serta aplikasi mudah alih bagi memudahkan kepada pelanggan untuk membeli produk syarikat secara atas talian, serta kami akan menyertai aplikasi beli-belah yang popular seperti Shopee atau dan Lazada bagi menambahkan lagi pilihan kepada pelanggan dan bakal pelanggan syarikat pada masa akan datang. Assalamualaikum, saya Khairil Rizwan. Nombor metrik saya 265-963. Nah, kita pergi ke rancangan pengurusan. Pengurusan ialah arahan dan kawalan ke atas sesebuah organisasi atau kumpulan yang terdiri daripada satu atau lebih orang atau entiti untuk tujuan penyelarasan bagi mencapai matlamat sesuatu kumpulan itu. Seringkali ia melibatkan penggunaan kewangan, sumber manusia, sumber semula jadi dan teknikal. Pengurusan juga boleh merujuk pada seseorang atau kumpulan orang yang menjalankan fungsi dan tugas pengurusan dalam mencapai misi dan visi kumpulan. Seterusnya, struktur organisasi. Struktur organisasi syarikat merangkumi semua aspek pengurusan yang dibentuk sebagai sebuah entiti perniagaan. Syarikat ini dimiliki dan diterajui oleh 3 orang pemegang ekuiti yang akan memulakan perniagaan dengan turut dibantu oleh 10 orang tenaga pekerja. Kita bermula dengan pengurus besar iaitu Encik Ashraf bin Zakaria, dibantu oleh pengurus kewangan Encik Manasir bin Mat Hassan dan juga pengurus operasi dan pemasaran Encik Muhammad Firdaus bin Mat Razi. Seterusnya, mereka ini dibantu oleh 10 orang kaki tangan seperti berikut. Seterusnya, lembaga pengurusan syarikat. Spesifikasi tugas dan tanggungjawab. Kita bermula dengan Encik Ashraf bin Zakaria. Beliau merupakan pengurus besar. Antara tanggungjawab beliau adalah bertanggungjawab dalam mengawal selia, mengenal pasti dan memantau visi dan visi syarikat supaya berada di landasan yang tepat serta memastikan objektif syarikat dapat dicapai seperti yang dirancang. Beliau juga bertanggungjawab memantau, mengawal dan mengawasi kewangan dan perjalanan operasi perniagaan syarikat dari semua sudut. Antara lain tanggungjawab beliau adalah mengenal pasti dan bertindak menyelesaikan masalah dengan cepat dan berkesan. Seterusnya, Encik Mat Nasir bin Mat Hassan bertugas sebagai pengurus kewangan. Antara tanggungjawab beliau adalah memastikan penyata aliran keluar masuk dan akaun kewangan syarikat ditadbir serta diurus dengan baik. Selain itu, beliau juga bertanggungjawab dalam mengemaskini penyata kewangan dan akaun syarikat. Beliau juga bertanggungjawab dalam menyediakan rancangan kewangan berdasarkan kepada keperluan perniagaan dan pelaburan syarikat yang sedia ada. Antara lain, beliau juga bertanggungjawab menyediakan bajet kewangan syarikat untuk jangka pendek dan juga jangka panjang. Seterusnya, kita pergi ke Encik Muhammad Firdaus bin Muhammad Razi. Beliau bertugas sebagai pengurus operasi dan pemasaran. Antara tanggungjawab beliau adalah bertanggungjawab dalam mengatur pentadbiran operasi syarikat dan merancang serta melaksanakan strategi pemasaran yang terbaik untuk sasaran produk. Beliau juga bertanggungjawab dalam merangka program promosi dan pemasaran bagi sasaran pasaran serta melakukan tinjauan dengan mendapatkan maklum balas kepuasan pengguna terhadap kualiti produk dan perkhidmatan yang disediakan oleh syarikat. Antara lain, beliau juga bertanggungjawab dalam mencari produk dan pasaran baharu yang berpotensi untuk diperkenalkan kepada pelanggan serta mewujudkan satu sistem yang dapat menjalinkan satu hubungan yang kekal antara pelanggan dan syarikat. Gaji dan ganjaran. Syarikat beriltizam dan akan sentiasa memastikan hubungan baik antara pekerja dengan syarikat dapat dikekalkan dengan penyediaan pakej gaji yang berpatutan kepada pekerja dan kaki tangan syarikat. Jadual ini menunjukkan gaji dan ganjaran kaki tangan bagi tahun yang pertama.
Jika dikira jumlah untuk sebulan, peruntukan gaji yang diperuntukkan adalah sebanyak 45,000, manakala sebanyak 540,000 untuk tempoh setahun. Jelas ini menunjukkan keprihatinan syarikat terhadap kaki tangannya. Belanja pengurusan. Butiran yang terkandung di dalam perbelanjaan pengurusan syarikat adalah anggaran kepada perbelanjaan pengurusan tahunan bagi tahun pertama syarikat dan berdasarkan kepada pelan jangka panjang dan peningkatan kepada kapasiti perniagaan syarikat. Jadual ini merupakan anggaran perbelanjaan pengurusan syarikat ini. Jika dilihat melalui jadual perbelanjaan ini, untuk belian tunai dijangka menurun sebanyak 20,000 pada tahun 2023 dan 2024. Manakala bayaran pada penghutang dijangka meningkat pada tahun 2023 iaitu sebanyak RM362,500. Manakala gaji tiada perubahan dan bonus tidak diperuntukkan bagi tahun yang pertama, namun pada tahun kedua diperuntukkan sebanyak RM22,500. Sewa premis dijangka meningkat pada tahun yang ketiga iaitu sebanyak RM63,000. Manakala tiada perubahan perbelanjaan pada selenggara sistem, selenggara van dan lesen perniagaan pada 3 tahun itu. Dan juga petrol. Namun, perbelanjaan bagi utiliti meningkat pada tahun yang ketiga sejumlah RM15,750 diperuntukkan. Tiada perubahan perbelanjaan pada bayaran balik pinjaman untuk 3 tahun yang dinyatakan dan juga diperuntukkan sebanyak RM6,000 bagi perbelanjaan majlis kerajaan dan dinyatakan periklanan dan promosi perbelanjaan meningkat dari tahun yang kedua dan yang ketiga. Manakala perbelanjaan bagi alat tulis tidak berubah untuk 3 tahun itu. Jika dikira jumlah keseluruhan anggaran perbelanjaan pada tahun 2023-2022 adalah berjumlah RM851,115.52, manakala pada tahun 2023 sejumlah RM861,15.52 diperuntukkan dan juga pada tahun 2024 diperuntukkan sejumlah RM809,905.52. Seterusnya giliran saya untuk menerangkan berkenaan dengan rancangan teknikal atau operasi syarikat kami. Terlihat pada lokasi dan kemudahan asas. Kedudukan lokasi ekonomis perniagaan syarikat yang terletak di kawasan komersial yang besar membangun dan mempunyai peluang luas dalam memasarkan produk syarikat. Komis yang beralamat di Suria KLCC iaitu kedudukannya yang berada di dalam menara berkembang KLCC iaitu salah satu pusat membeli belah terkemuka di Kuala Lumpur yang sering menjadi tumpuan pengunjung sama ada pengunjung tempatan maupun pengunjung asing. Dengan dikelilingi kepadatan pembangunan merangkumi pejabat syarikat-syarikat besar dan perumus perniagaan jenama terkenal. Pada kemudahan asas, perumus perniagaan ini yang terletak di kawasan komersial dengan kepadatan tinggi dengan kemudahan infrastruktur sedia ada yang lengkap iaitu meliputi kemudahan parkir kenderaan dengan kadar yang berpatutan, bekalan elektrik dan air dan juga capaian jaringan telekomunikasi yang sangat baik. Kedudukan premis perniagaan kami ini dilihat sangat strategik dan terletak di tengah-tengah kepadatan pusat bandaraya Kuala Lumpur dan di sekitarnya terdapat bangunan pejabat awam dan swasta, pusat membeli belah, bank-bank serta polis swasta. Ruangan kerja dan pameran yang sangat luas membolehkan syarikat dapat mempamerkan produk dengan lebih baik dan kreatif. Di samping telah membuka peluang kepada syarikat untuk menjalinkan hubungan kerjasama dengan sebuah syarikat pengeluar kopi yang terkemuka.
apabila bercadang untuk membuka sebuah kafe di dalam premis perniagaan ini. Dengan adanya kafe tersebut dapat memberikan keselesaan dan suatu pengalaman yang berbeza kepada bakal pelanggan kami yang datang berkunjung. Apabila mereka boleh membaca buku-buku yang dipamerkan di dalam premis dengan tenang dan selesa. Seperti mereka berada di rumah mereka sendiri sambil menikmati hidangan kopi dan pasti yang enak. Dengan suasana santai berkonsepkan book cafe ini diharapkan dapat menarik lebih ramai pelanggan di mana mereka boleh menjadikan premis kami ini sebagai tempat untuk merehatkan minda dan menenangkan fikiran sambil bersantai bersama keluarga dan rakan-rakan. Seterusnya kita lihat pada kos pembiayaan. Melalui pembangunan pembiayaan ini, syarikat bercadang untuk membiayai pembelian beberapa aset dan peralatan yang diperlukan oleh syarikat iaitu merangkumi van dengan kos sebanyak RM150,000, rak buku RM100,000, sofa RM60,000, meja RM40,000, komputer RM7,000 dan mesin juruwang sebanyak RM3,000. Selain daripada aset tetap dan peralatan yang diperlukan, syarikat juga akan menggunakan pembiayaan tersebut untuk membeli stok bahan mentah dan membiayai perkara-perkara seperti membeli alat tulis iaitu sebanyak RM500, alatan pejabat RM700, stok buku RM108,800, promosi dan pengiklanan iaitu sebanyak RM2,000, pembangunan sistem RM5,000, lesen perniagaan RM5,000, selenggara van RM5,000, majlis kerajaan RM6,000, petrol RM4,800 dan utility iaitu sebanyak RM1,250. Seterusnya kita lihat pada cerita aliran operasi. Syarikat memulakan operasi kedai, seterusnya menerima kunjungan daripada pelanggan yang hadir ke premis, kemudian melayani pelanggan dan membantu dalam proses pencarian buku. Seterusnya melakukan semakan melalui sistem dan penyediaan bahan buku. Sekiranya bahan buku itu ada di dalam stok, buku tersebut akan diserahkan kepada pelanggan untuk semakan sehingga pelanggan berpuas hati. Sekiranya bahan buku tersebut tiada, kedatangan yang bertugas akan mengambil tebahan bagi bahan buku yang kehabisan daripada pelanggan sehingga pelanggan merasa berpuas hati. Seterusnya melakukan proses jual beli, kemudian menyerahkan bahan jualan kepada pelanggan dan seterusnya memastikan pelanggan berpuas hati dengan segala layanan yang diterima daripada kaki tangan kami. Okey, untuk waktu operasi perniagaan kami adalah dibuka setiap hari, iaitu bermula daripada jam 10 pagi sehingga 10 malam. Okay, seterusnya justifikasi dan penutup. Okay, bagi justifikasi profil syarikat, berdasarkan kepada perancangan dan unjuran yang telah dibentangkan, syarikat kami amat berkeyakinan bahawa perniagaan yang dicuburi ini adalah satu perniagaan yang menguntungkan dan dapat membawa pulangan yang lumayan. Unjuran-unjuran yang dibuat untuk tahun pertama operasi selepas mendapat pembiayaan adalah konservatif kerana mengambil kira faktor perniagaan yang masih di peringkat awal pemasaran untuk dibekalkan kepada pelanggan. Syarikat kami telah membuat kajian dan perancangan yang sistematik bagi membolehkan perniagaan ini berdaya maju dan mampu berkembang dengan lebih pesat di masa hadapan. Akhir kata penutup untuk proposal ini adalah diharapkan semoga permohonan ini mendapat pertimbangan sewajarnya daripada pihak institusi bank kewangan yang kami mohon, iaitu Bank Rakyat, kerana melalui cara inilah sahaja perniagaan ini dapat dikembangkan. Syarikat amat berharap agar diberi peluang untuk turut sama sekali menjadi sebahagian daripada masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera MBBP yang berjaya di Malaysia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.